Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama admin di dalam channel ini. Dan kepada Anda yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung admin ucapkan. Anda akan mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh politik Malaysia, pasti menggemparkan jarum besar di Malaysia dan semua kaki-kaki sakau, kaki-kaki perasuah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, Mahkamah Persekutuan di dalam satu keputusan yang diterbitkan daripada BH Online, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Rosmah. Di dalam artikel ini juga berkongsi, pada 1 September tahun 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Rayuan, memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta. Di dalam artikel ini daripada BH Online bertarikh 26 Mac, Datin Seri Rosmah Mansor gagal mendapat kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung usahanya mencabar kesahihan pelantikan mendiang Datuk Gopal Sriram sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek tenaga hybrid solar. Panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar, Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos RM30,000. Nah, saudara-saudara, adakah ini akan membawa kepada pemenjaraan yang nyata kepada isteri bekas Perdana Menteri, yaitu Datin Seri Rosmah Mansor ini? Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini menyebut lagi, Hakim Abang Iskandar berkata, permohonan Rosmah bagi mendapatkan kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Tiada isu baharu ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya, dan menambah bahawa selain itu juga tidak ada isu kepentingan awam untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Dua lagi hakim ialah Hakim Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Rosmah yang juga isteri bekas PM Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi pada 24 Januari 2022 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sriram sebagai ketua pendakwa dalam kesnya dan untuk membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sriram sebagai responden. Rosmah 72 mohon deklarasi bahawa pelantikan Sriram sebagai timbalan pendakwa raya kanan melalui 3 surat pelantikan masing-masing bertarikh 8 Julai 2020, 11 dan 21 Mei 2021 adalah menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes projek solar yang berlangsung dari 15 November 2018 sehingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah serta batal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan E besar Akta Pencegahan Rasuah Malaysia. Pada 30 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun turut ditolak. Beliau kemudian memfailkan permohonan pada 5 Julai lalu untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan
Kini Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan bahwa Rosma bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan proyek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta ringgit Malaysia. Rosma kemudian memfailkan rayuan terhadap sabitan serta hukuman dan kini bebas dengan jaminan RM 2 juta. Tuan-tuan, bagi saya ini pasti satu keputusan mahkamah yang mengejutkan Rosma Mansor terutamanya dan juga kepada suaminya itu Najib Razak serta seluruh kepimpinan politik Malaysia. Apa komen Anda? Adakah selepas ini Rosma Mansor bakal menjejak kaki ke penjara Kajang ataupun mana-mana penjara? Semoga semua ini Bapak mendapat satu keputusan yang adil dan saksama. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita digemparkan berkaitan dengan isu tunggakan gaji kaki tangan, dan ini melibatkan MBI Kedah ataupun melibatkan Sanusi sebagai MB Kedah. Nah, saudara-saudara, kecaman demi kecaman diterima oleh Menteri Besar Kedah Sanusi. Namun saudara-saudara, apa cerita sebenar dan apa komen yang di pandangan ataupun respon daripada Menteri Besar Kedah sendiri, yaitu Sanusi? Dalam satu perkongsian daripada Harapan Daily, mana hati perut hangpa, lelaki kesal, Sanusi label pekerja Kedah Agro Holding sebagai lintah. Lelaki kesal, Sanusi label pekerja KAHB sebagai lintah. Keceluparan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang melabel pekerja Kedah Agro Holdings KAHB sebagai lintah menghisap darah amat dikesali. Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikhwan Razak berkata, kaki tangan anak syarikat MBI bukan hamba yang sesuka hati boleh dibodohkan. Dia juga mempersoal di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah, menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan, bahkan dituding pula semua kesalahan kepada mereka. Tuan-tuan banyak amat dihormati, perkara ini dikongsikan daripada Harapan Daily, dan ini pasti satu perkongsian ataupun satu maklumat yang menunjukkan bahawa Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah sepatutnya tidak melakukan perkara ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau perkara ini benar, saya amat menolak perkara ini kerana ini melibatkan rakyat Malaysia yang bekerja dan tidak dibayar selama 9 bulan, namun mereka pula yang dipersalahkan. Ini menurut artikel ini saya rasa Sanusi kena jawab. Nah, kita teruskan di dalam artikel ini. Yang aku tak faham nih, mana hati perut hangpa. Depa tu bukannya sukarelawan. Depa tu pekerja, bayaklah gaji depa. Depa tu bukan pakik, yaitu kuli hamba yang boleh dibodohkan. Boleh buat macam kuli, depa tu tuntut gaji saja. Lepas tu hang nak salahkan depa buat kerja tak bagus. Lintahlah hang kata. Hangpa nak pelepas diri tak mau bayar gaji. Hangpa kata depa tak reti buat kerja. Mana ada dalam sejarah majikan salahkan pekerja sebab syarikat nak bankrupt, katanya. Sanusi MB Kedah tak puas hati pekerja MBI viralkan. Di dalam perkongsian artikel ini berkongsi juga satu video TikTok, video Sanusi. Anda boleh lihat di dalam harapandaily.com. Sejak semalam tular video ucapan Sanusi yang dikongsi banyak kali berkenaan kaki tangan KAHB yang dilabel sebagai lintah. Sanusi berkata, mana-mana anak syarikat kerajaan negeri, GLC yang tidak boleh menyumbang kepada kerajaan dan menghisap darah perlu ditutup. Beliau turut mempertikai cara kerja kaki tangan Kedah Agro Holdings yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos tahun lalu kerana cara itu tidak akan membantu syarikat. Berasaskan pertanian itu menjana pendapatan. Tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan.
Kalau ada 30 orang kerja dalam itu, makan ke darat, sumbang tak pernah, tapi kikis lagi itu bukan JLC, itu Linta. Saya tak mahu bela Linta, katanya. Saya tak mahu bela Linta, katanya. Dalam pada itu individu itu meluahkan rasa tidak puas hati. Mengapa Sanusi tidak menghentikan operasi KHB jika benar kaki tangannya tidak menjalankan kerja dengan baik sejak awal? Dia menganggap Sanusi hanya beralasan untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Gaji itu hak, kerja bagus ke tak bagus kena bayar. Kalau dia kerja tak bagus, awat tak tutup dari tahun 2020. Hang kata nak tutup, pasai pa hang tak tutup. Tiba-tiba 2023 ada masalah gaji, hang nak salahkan depa kerja tak bagus. Kalau depa kerja tak bagus, CEO buanglah depa, terminate depa, ujarnya. Yang kedua nih hang duk kata saja salah AMNO. Aku nak tanya, masalah gaji ini zaman AMNO kah, zaman hang? Kalau bermasalah zaman AMNO, kenapa gaji tetap banyak? Zaman hang yang gaji tak banyak, tambahnya lagi. Nah, saudara, adakah ini akan membawa kepada status Sanusi sebagai MB Kedah akan merosot, ataupun sehingga beliau boleh jawatan MB Kedah Sanusi itu bukan lagi merosot, tetapi ditarik balik. Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara yang dirahmati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.